Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Accountage bersama Cikgu Fazli. Kita nak sambung perbincangan kita berkenaan rekod tak lengkap kaedah analisis. Dalam video yang lepas kita dah belajar, part yang pertama kita dah belajar tentang apakah analisis yang kita kena buat sebelum akaun perdagangan dan untung rugi disediakan. Okey, cikgu dah ajar korang bagaimana menyediakan akaun kawalan, akaun insurans, akaun sewa diberi, sewa diterima, gaji dan sebagainya, dan juga analisis-analisis yang lain. Untuk video kali ini, kalau ikut kehendak soalan, dia nak kita buat penyata mengira modal awal dan juga penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember. So itu yang kita nak buat untuk video pada kali ini. Walau bagaimanapun cikgu nak tarik perhatian semua murid-murid, kita ada sedikit error, ya. Kita ada sedikit error pada video yang lepas. Cikgu tertinggal butiran bank dalam akaun kawalan belum terima dan bank dalam akaun kawalan belum bayar. Kalau korang tengok ya, dekat buku tunai sebelah debit dia ada tulis ABT, akaun belum terima. So obviously dia kena masuk kat dalam akaun kawalan belum terima 30,280 sebelah kredit. So sebelah kredit bank 30,280. Okey, dan kita akan dapat amount yang sama. Baik, begitu juga dengan akaun kawalan belum bayar. Kalau adik-adik tengok dekat buku tunai sebelah kredit dia ada tulis ABB. So dia kena masuk ke dalam akaun kawalan belum bayar. Okey, sebelah debit. So bank, kredit, ABB. ABB, debit. Bank. Berapa tadi? How much? 16,700. So sini pun masuk 16,700. Okey, so itu yang kita kena perbetulkan lah. Baik, so untuk video kali ini kita nak sambung penyata mengira modal. Ini ialah penyata mengira modal. Modal mana? Modal awal. Kalau korang masih ingat, cikgu pernah sebut sebelum ni, formula modal ialah Apple. Okey, ekuiti pemilik sama dengan aset tolak liability. Apa nama lain bagi ekuiti pemilik? Nama lain dia ialah modal. So, cara nak kira modal, aset tolak liability. So, kita tengok aset. Yang kita nak ialah aset awal. Okey, bila aset awal, kita tengok tarikh awal 1 Januari yang BB ni. Apa aset yang kita ada? Inventory adalah aset, ABT aset, perabot aset, insurans prabayar aset. Yang lain-lain ni ialah liability. Okey, so formula yang simple, aset tolak liability. So salin sahaja. Saya ada aset inventory 6,800. Inventory 6,800. Kita ada ABT 7690. ABT 7690. Kemudian kita ada perabot 12,480. Perabot 12,480. Dan untuk pengetahuan, kalau kita nak kira modal awal, kita tak perlu kira susut nilai. Contohnya perabot ni dia ada susut nilai tapi tak perlu tolak susut nilai. The reason is awal tahun susut nilai belum berlaku. Susut nilai hanya berlaku pada akhir tahun. Tolong ingat tu. Tapi kalau kita kena kira penyata mengira modal akhir, baru kena tolak dengan susut nilai. Begitu juga dengan ABT ya. ABT ni dia ada peruntukan hutang ragu. Tapi pada awal tahun kita tak ada peruntukan hutang ragu. PHR akan berlaku pada akhir tahun. That's why kita tak tolakkan ABT ni dengan PHR. Okey. Seterusnya kita ada insurans prabayar. Oh, kosong. Tak perlulah. Okey. Itu saja aset. Ada kita aset yang lain? Ada. Dia tak tulis kat sini tapi aset pada awal tahun tu ada. Apa dia? Bank. Ingat tak buku tunai? Buku tunai nama lain dia ialah bank. Okey. Kita tengok baki BB. Buku tunai kita ada baki BB. Baki BB ni pada Januari 1. Dia tak letak dekat sini tapi dia ada dekat sini. Ini student selalu tertinggal. So, elakkan daripada kecuaian tu berlaku. So, kita ambil bank 18,340. Bank 18,340. So, itu sahaja aset yang kita ada.
Okey, so kalau tambahkan semua kita akan dapat 45,310. Okey, so tolakkan dengan liability. Tolak liability. Okay, liability again, kita nak kira modal awal, kita cuma tengok pada awal tahun. So, liability kita ada ABB. Kita ada gaji belum bayar. Ada dua saja. ABB, nilainya ialah 11,720. Kedua, kita ada gaji belum bayar sebanyak 500. Okay, tolakkan kita akan dapat 12,220. Aset tolakkan dengan liability, korang akan dapat 3309. Kosong ini yang kita panggil modal awal ataupun modal pada 1 Januari 2017. Okey, so selesai punya penyata mengira modal 2 markah sahaja. Kenapa markah sikit? Sebab nak buat dia senang. Okey, seterusnya kita nak kira, nak sediakan penyata mengira kedudukan kewangan. Okey, penyata mengira kedudukan kewangan, formula korang boleh tengok dekat video yang sebelum-sebelum ni. Kita ada buat formula penyata kedudukan kewangan, tapi cikgu ulang sajalah sedikit. Okey, so bila kita buat PKK, kita kena ingat apa yang kita nak dapat. Kita nak keseimbangan. Apa yang dimaksudkan dengan keseimbangan? Nombor, ada dua nombor yang sama banyak. Kalau nombor tak sama banyak, maksud tak seimbang. Kalau nombor tu sama banyak, dia seimbang. Okey, bila ada dua nombor yang kita nak cari, maksudnya ada dua formula lah. Okey, ada dua formula. So, apa formula yang pertama? Aset bukan semasa tambah dengan modal kerja. Okey, so macam mana nak kira modal kerja? Kiranya aset semasa tolak liability semasa. Dekat Instagram cikgu ada bincangkan pasal ni. Okey, so apa formula yang pertama? Pendek cerita, ABS, aset bukan semasa, tambah dengan hasil tolak, aset semasa tolak liability semasa. Tolak dua ni korang akan dapat modal kerja. Modal kerja tu nak tambah dengan aset bukan semasa. Ini formula yang pertama. Okey, formula yang kedua ialah equity pemilik tambah dengan liability bukan semasa. Macam mana nak kira equity pemilik? Modal awal tambah dengan untung bersih tolakkan dengan ambilan. So ini nak kira equity pemilik. Dah kira ni korang akan dapat equity pemilik akhir tambahkan dengan liability bukan semasa. So ini dua formula yang kita nak pakai. Okey. So, boleh So, sekarang kita nak buat kita punya penyata kedudukan kewangan. Ini formula dia. Dan ini dia punya format. Okey, penyata kedudukan kewangan kita nak start dengan aset bukan semasa. So, apa aset bukan semasa kita ada? Oh, tolong ingat bila kita buat PKK, kita buat PKK pada 31 Disember. So, kena tengok yang ini sahaja. Jangan tengok awal dah. Okey, dan kena ambil kira susut nilai. Kalau ada PHR pun kena ambil kira juga. So, apa aset bukan semasa yang kita ada? Yang cikgu nampak cuma satu, perabot. Okey, ingat tak? Perabot awal tahun 12,480. Kemudian kita ada beli perabot yang baru 1,000. So, nilai perabot dah jadi 13,480. Ni perabot total, jumlah. Okey, so ABS. ABS, kita ada perabot, kos dia 13,480. Okey, tolakkan dengan susut nilai terkumpul. Berapa susut nilai terkumpul kita? Hari tu dalam video sebelum ni kita ada kira 1348. Okey, ini. Kita dah kira 1348. Ini ialah susut nilai terkumpul untuk perabot. So, saya tolakkan 1348. Tolakkan, korang akan dapat nilai buku dia ialah 12132. Okey. So, selesai aset bukan semasa, nak tambah dengan modal kerja. Macam mana nak kira modal kerja? Aset semasa tolak liability semasa. So, step by step kita kira dulu aset semasa.
Okay, so I, A, B, T. Okay, I, A, B, T. So, apa tu I? Inventory, akhir. Apa tu A? A ialah ABT. B ialah bank. T ialah tunai. Kalau ada lah. Kalau tak ada, tak apa. Okay, so inventory kita tengok yang pada akhir tahun 7560. Saya masukkan 7560. Okay, ABT 10,400. Tiada peruntukan hutang ragu. Kalau ada kena tolak. Bank. Bank tak ada kat sini ya. Tapi kita tahu bank pada hujung tahun dia ada kat sini. Dekat buku tunai kita 29,500. Dan untuk soalan ni kita tiada tunai. Okey, yang kita ada ialah insurans prabayar. Okey, boleh tengok dekat tarikh 31 Disember. Tarikh 31 Disember kita ada insurans prabayar sebanyak 400. Okey, sebanyak 400. Okey, ada lagi tak? Tak ada. Aset semasa total 47860. Kenapa cikgu tak letak kat kanan? Sebab ingat kita nak kira modal kerja. Saya nak aset semasa di sini, liability semasa kat sini, so that saya dapat modal kerja kat sini. Modal kerja nak kena tambah dengan aset bukan semasa. Okey, tolak dengan liability semasa. Apa liability semasa yang kita ada? Kita ada ABB 13,500. Kita ada sewa diterima belum terpoleh 360. Kita ada gaji belum bayar 1,000. Okey, ambil yang 31 Disember. So saya ambil 33. ABB how much just now? 13,500. Kemudian kita ada sewa diterima belum terperoleh. Kita terlebih terima sewa, so jadi hutang 360. Kita ada gaji belum bayar. Gaji belum bayar ialah 1,000. So totalkan korang akan dapat 14,860. So ini aset semasa, ini liability semasa. Tolakkan, kita akan dapat 33,000. Apa 33,000 ni? Hasil tolak aset semasa dengan liability semasa. Apa hasil tolak aset semasa dengan liability semasa? Kita panggil dia modal kerja. Okey, modal kerja. Sudah dapat modal kerja, tambah dengan aset bukan semasa. Ini yang kita dah bincang tadi. Kita nak cari apa? Aset bukan semasa, nak tambahkan dengan modal kerja. Modal kerja kita dah dapat 33,000. So, 45,132. Ini nilai imbangan yang pertama. Dah seimbang ke belum? Belum. Okey, ini baru formula yang pertama. Sekarang kita nak tengok formula yang kedua. Equity pemilik tambah dengan liability bukan semasa. Cara nak kira equity pemilik? Modal awal tambah untung bersih tolak dengan ambilan. Okey. Sorry bergegar. Alright. So, apa tadi formula equity pemilik? Modal awal tambah dengan untung bersih tolakkan dengan ambilan. Okey, berapa modal awal kita? Ingat tak tadi kita ada buka penyata mengira modal awal, ni lah fungsi dia sebab nak kira modal awal. 33,090. Okey, tambah dengan untung bersih. Untung bersih kita dah buka akaun perdagangan untung rugi minggu lepas, kita dapat 12,542. 12,542. Okey, and then tolakkan dengan ambilan. Ambilan ada di maklumat tambahan. If I'm not mistaken, ada ambilan di maklumat tambahan. Oh, tak ada. Ambilan ada di buku tunai ya. So, buku tunai ada kredit ambilan 500. So, that is our ambilan 500. Tolakkan. So, korang kira akan dapat 45,132. Sama tak dengan atas? Sama.
Tadi bukan cikgu cakap kena tambah dengan liability bukan semasa ke? Ya, betul. Memang kena tambah liability bukan semasa. Tapi as for this question, there is no liability bukan semasa available. So, kita anggap liability bukan semasa tu kosong. Okey, sebab tu tak perlu tambah. So, dah siaplah kita punya penyata kedudukan kewangan. Okey, cikgu dapat beberapa rungutan ataupun adalah student mengadu. Cikgu, PKK ni susah. Cikgu cuma nak pesan sikit je. Personal opinion cikgu, PKK 5 kali ganda lebih senang daripada APUR. Korang boleh tengok video yang lepas APUR ni yang kita buat ni, berapa lama video yang lepas? Lebih pada setengah jam. Tapi untuk video kali ni kita buat dua-dua akaun ni ambil masa dalam 15 minit sahaja. Itu menunjukkan betapa PKK ni lebih senang daripada APUR. Yang nampak macam susah adalah sebab PKK ni kena cari keseimbangan. Dan cikgu faham, student bila buat latihan, jarang-jarang. Kadang-kadang tu ada yang tak pernah dapat seimbang. It's okay. Kalau tak dapat balance, tak dapat seimbang, fine. Okay, cikgu nak cerita sikit bila cikgu zaman sekolah dulu, cikgu bersama macam korang, bukan setiap kali buat latihan dapat seimbang. No, tak dapat. 3-4 kali je setahun dapat seimbang. Okay, tapi don't give up. Walaupun seimbang, tak semestinya dapat full mark. And then bila tak seimbang, tak semestinya hilang semua markah. Cikgu pernah jumpa ada student, dia tak seimbang dia punya PKK, tapi markah tetap dapat 22/25. Not bad lah kan? Okay, so solution dia, jangan give up. Buat aja, tak seimbang, tak apa. Okay, tak seimbang, tak apa, buat je. Okay, buat je sebab kalau tak seimbang, still kita boleh dapat markah yang banyak, don't worry. Okay, so sekian saja untuk video kali ini. Untuk video yang seterusnya, insyaAllah kita akan belajar topik penyata perakaunan untuk kedudukan kewangan dalaman. Perakaunan untuk kewangan dalaman. Okay, penyata penyesuaian bank dan juga belanjawan tunai. Okay, sekian, terima kasih. Bye.